A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya. Alhamdulillah, pagi ini kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya pagi ini kita dapat meneruskan pengajian kita dalam program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tapi sebelum itu, para penonton, jom sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dihindarkan daripada wabak COVID-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiun alim. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita terhindar daripada wabak COVID-19. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Hari ini kita nak sambung lagi topik pengajian kita dalam topik tafsir dan taranum. Kita berada pada surah Al-Jathiyah ayat yang ke-5 sehingga ke-8. Bagi mengupas topik kita pada hari ini, kita masih lagi bersama dengan Tuan Guru kita Al-Fadil Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, syukur. Dan Iman sihat ya? Alhamdulillah sihat Ustaz. Pagi ni penuh ceria, energi dan doa tadi sedap tu, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Tapi Ustaz, para penonton kita semalam mungkin ada miss sikit. Dia kata semalam nak call tak dapat, nak call tak dapat. Katanya makcik tu nak bertaranum dengan Ustaz. Allah. Itu dia. Hari ni kita taranum pagi ni, insya-Allah. Hari ni kita bertaranum. Jadi terus kepada anda semua yang ingin bersama dengan kita boleh call kami, dan Fadil Ustaz, sebelum kita nak meneruskan pengajian kita pada hari ini, para penonton boleh hubungi kita di talian 0377261603 atau terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa para penonton tekan butang like dan share agar lebih ramai yang mendapat manfaat dalam pertemuan kita pada hari ini. Tapi Ustaz, mungkin ada di kalangan penonton kita yang tertinggal pengajian semalam. Ya. Adakah nota-nota penting yang boleh kita buat revision sebelum kita nak memulakan ayat yang ke-5 sehingga ke-8 dalam surah Al-Jathiyah? Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya, Da'i Ustaz Aiman, dan seterusnya para penonton setia kami, Tanyalah Ustaz. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Hari ini hari baru kita. Tentunya hari ini kita banyak jadual kita, perancangan kita, dan pagi ini kita mulakan dengan salat subuh, dan kita lanjutkan pula pada pagi ini dengan kita berkuliah ilmu Tanyalah Ustaz, dan topik kita pada hari ini lanjutan dari semalam perbincangan kita tentang surah Al-Jathiyah. Baik, seperti yang Dai Aiman sebut tadi, kita buat ulang kaji sedikit. Surah Al-Jathiyah, para penonton yang dirahmati Allah, merupakan surah Makkiyah, dan surah ini mengandungi 37 ayat kesemuanya. Dan para ulama tafsir mereka memperincikan lagi 37 ayat, kemudian di dalam surah ini terkandung sebanyak 488 kalimah, dan jumlah huruf yang terkandung di dalam surah Al-Jathiyah berjumlah 2161 huruf. Dan surah ini menceritakan kepada kita, bila sebut surah Makkiyah, temanya ialah berkenaan dengan hari akhirat. Temanya ialah tentang kehebatan dan keagungan Al-Quranul Karim. Dalam konteks surah Al-Jathiyah ini, para penonton yang rahmati Allah, Al-Jathiyah itu membawa erti berlutut. Dai Aiman, ya, berlutut. Maknanya kalau kita duduk dalam keadaan melutut. Al-Jathiyah ini memberikan gambaran di hari akhirat nanti, semua orang termasuk diri kita, apabila kita diselubungi
perasaan takut yang amat sangat. Takut kerana apa? Takut kerana menunggu giliran untuk dihisab, untuk diaudit, untuk disemak satu persatu amalan kita atas dunia, semuanya duduk di dalam keadaan berlutut, ya, kerana takut dan bimbang apakah nasib, untung ke rugi pada hari tersebut. Ya. Dan perkataan Al-Jathiyah ataupun Jathiyah itu di dalam surah Al-Jathiyah terletak pada ayat nombor 28 di dalam surah Al-Jathiyah. Dan perkataan Jathiyah merupakan satu-satu perkataan, ya, hanya satu ini sahaja perkataan Jathiyah yang terkandung di dalam keseluruhan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Jadi para penonton dirahmati Allah, objektif surah ini dimulakan dengan huruf-huruf muqata'ah, ya, iaitulah Hamim. Surah ini dimulakan dengan huruf muqata'ah yang diberikan pandangan oleh para ulama. Sebagai contoh, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi sebagai contoh, beliau menyatakan ayat Allah apabila dimulakan dengan huruf muqata'ah ini membuktikan betapa hebatnya mukjizat Al-Quranul Karim. Apakah maksud Hamim? Para ulama tafsir menyatakan maksudnya ialah kita letakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengerti, Maha mengetahui apakah maksud yang sebenar. Tetapi nak ceritanya apabila dimulakan dengan huruf ataupun muqata'ah ini, ayat selepas itu apa disebutkan? Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Turunnya Al-Quran ini daripada Allah yang Maha berkuasa lagi Maha bijaksana. Samalah juga pada ayat-ayat yang lain dari iman. Kalau kita tengok contoh surah Yasin, juga huruf muqata'ah. Yasin wal Quranil Hakim. Kemudian surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi ini rumusan awal tentang surah Al-Jathiyah. Wallahu a'lam. Ini rahsia yang Allah sembunyikan daripada kita, nak menunjukkan betapa agungnya, sucinya ayat Al-Quran yang perlu kita ikuti dan perlu kita amalkan. Baik, Al-Fadhil Ustaz, kita rasa kita nak memulakan perbicaraan kita pada hari ini. Tapi sebelum tu, para penonton kita dah tak sabar dah. Mungkin Ustaz ni nak mulakan dengan taranum. Mungkin kita nak mendengar, sediakan telinga anda untuk kita sama-sama hayati bacaan ayat suci Al-Quran daripada Al-Fadhil Ustaz, bermula ayat yang ke-5 sehingga ayat yang ke-8. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها
فبشره بعذاب أليم صدق الله العظيم. Itu taranum apa tu saya? Kita bawa Hijaz pagi ni, insya-Allah. Hijaz, subhanallah. Mungkin ada para penonton kita yang mungkin nak bertaranum dengan Fadil Ustaz, boleh kontak kita saya. Insya-Allah. InsyaAllah. Mungkin pada ayat permulaan, ayat yang kelima tu saya rasakan banyak rahsia yang Allah sembunyikan pada ayat ini menceritakan tentang kehidupan manusia, Ustaz. Persilakan. Baik, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ayat nombor 5 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu gambaran kepada kita. Allah mahu kita sentiasa melihat alam, mentadabbur alam ini, dan kita mesti mengaitkannya dengan kekuasaan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertukaran malam dan siang yang silih berganti itu, dan juga rezeki. Maksud rezeki di sini ialah hujan yang dengannya, ya, dengan asbab hujan tersebut tumbuhlah tanaman dan mewahlah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang diturunkan Allah daripada langit dan dia hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya, serta wa tasrifir riyah, dan juga peredaran angin, yang semuanya itu mengandungi tanda-tanda membuktikan keesaan Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang mahu menggunakan akal fikiran. Jadi para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka dengan sebab itu saya kira inilah tema ayat yang kita belajar pada pagi ini, untuk sentiasa kita memperingatkan diri kita tentang sentiasa kita perlu mentadabbur alam. Ya. Kerana itu Al-Quran dan alam sentiasa beriringan dan sentiasa bergandingan untuk memperteguhkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para penonton, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dari Aiman, kalau kita boleh lihat kepada sejarah sebagai contoh, ya, ada ramai orang yang sebelum ini mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka menganut satu fahaman kita sebut sebagai atheism, atheisma, ya. Maknanya mereka tidak percaya kepada konsep ketuhanan, mereka tidak percaya kepada konsep keberagamaan, mereka tak percaya. Sebagai contoh, Dr. Anthony Flew, ya, Dr. Anthony Flew, beliau merupakan kita kata pakar rujuklah bagi golongan atheist. Maknanya kumpulan dan kelompok yang tak percaya kepada agama, tak percaya kepada Tuhan, menjadikan Dr. Anthony Flew ini sebagai sifu mereka, rujukan mereka. Tulisannya dibaca, pandangannya diambil. Setelah 50 tahun, Dr. Anthony Flew ini menjadi pakar rujuk kepada penganut atheism ataupun penganut atheis ini. Amat mengejutkan. 50 tahun ni lama. Dan Iman, ya, 50 tahun dia bergelumang memberi syarahan termasuk di Oxford dan sebagainya. Tetapi setelah 50 tahun beliau menganut ataupun beliau percaya kepada fahaman etis ini, setelah 50 tahun dia membuat satu kenyataan yang sangat mengejutkan. Apa yang disebut oleh Dr. Anthony Flew? Dia kata there is a God. Dia kata ada Tuhan. Pada tahun 2004. Para penonton yang dirahmati Allah, ini merupakan satu kenyataan yang mengejutkan. Kenapa? Kenapa dia buat satu kenyataan yang sangat menggemparkan ini? Rupa-rupanya muslimin muslimat, para penonton yang dirahmati Allah, Dr. Anthony Flew telah membuat satu kajian tentang DNA manusia. Kita ni ada DNA masing-masing. Ya, kulit kita sawo matang, kan? Apa lagi? Mungkin rambut kita ni jenis kerinting. Apa lagi? Mungkin kita ini rambut kita lurus sebagai contoh, kan? Maknanya DNA ini ialah kita sebut sebagai bahasa ataupun kod badan kita. Ya. Jadi apabila dia membuat kajian tentang DNA manusia, mengkaji
kod arahan DNA ini, beliau menjadi kagum dan dia kata tentulah keistimewaan DNA manusia ini ada Tuhan yang melakukan ataupun menciptakannya. Langsung dia buat satu kenyataan yang sangat mengejutkan. Dia kata apa? There is a God. Ada Tuhan. Setelah 50 tahun Setelah itu. 50 tahun. Jadi nak ceritanya apa para penonton dan dirahmati Allah? Apabila kita membuat kajian, apabila kita meneliti alam, memerhati alam ini, maka akan datanglah satu fitrah manusia itu. Allah Subhanallah. Inilah kita melihatkan bahawa kita melihat sesuatu itu untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi Ustaz, kalau kita lihat pada diri kita, kita pakai kereta besar, kita pakai kereta mewah, seolah-olah nak menunjuk kepada orang. Bila orang tengok, uish, hebat ni orang kaya ni. Tapi berbeza keadaannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menunjuk seperti mana yang disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz, adalah untuk memberi kesedaran kepada kita atas kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat kita Melur Ismail dia nak bertanyakan satu soalan lah Ustaz ya. Dia kata apa? Dalam ayat yang kelima, adakah Allah mahu menunjuk kebesarannya yang menjadikan siang dan malam serta menjadikan alam ini dengan penuh dengan nikmat dan hujan pula diturunkan sebagai rezeki kepada tumbuh-tumbuhan mahupun binatang-binatang untuk dijadikan minuman. Mohon kupasan dari Ustaz. Adakah menunjuk Allah ini sama dengan manusia ni Ustaz? Silakan. Tentu sekalilah Allah Azza wa Jalla Tuhan yang Maha Perkasa. Tuhan yang Maha Menciptakan. Ya. Jadi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu dipertonjolkan dengan buktinya ialah dengan kewujudan alam ini. Ya. Kewujudan alam raya ini merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Para penonton, kita mengkaji ya dunia ini, alam raya ini, bagaimana teraturnya sistem perjalanan matahari, ya, sistem pertukaran siang dan malam, ya, sistem peraturan alam raya ini diatur dengan terancang dan cermat. Begitu cantik sekali peraturan yang telah dibuat ataupun dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sinilah letak titiknya diri kita ini untuk merenung, menginsafi diri kita. Kerana itu para penonton dirahmati Allah, ada beza antara kita orang yang mentadabbur alam dengan kita yang tidak mentadabbur alam. Ya. Apa maksud tadabbur? Tadabbur bermaksud proses berfikir dengan kemampuan akal fikiran yang Allah berikan kepada kita. Maknanya tengok alam itu, dia memikirkan sesuatu di sebalik alam tersebut. Ya. Baik Ustaz, mungkin ada perbezaan di antara dua perkara tersebut. Para penonton pun tak sabar nak tahu ni. Tapi boleh kita rehat seketika. Boleh. Para penonton terus setia bersama dengan kami. Selepas ini kita akan perjelaskan kepada anda tentang perbezaan itu. Kita kembali selepas ini. Berjalan bermusafirlah, melihat kebesaran Tuhan yang diciptakan untuk mereka yang berfikir. Kembali dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kadang-kadang bila kita pergi melancong Ustaz ya, teringatlah zaman sebelum PKP tu, pergi melancong ke Istanbul, pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, macam-macam tempat kita pergi di luar negara. Jadi bila kita melihatkan keadaan di luar negara ni Ustaz, kita melihatkan ya Allah hebatnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Teringat Ustaz main ice skating dekat Istanbul, dekat Turki dulu Ustaz.
Jadi kita melihat hebatnya, indahnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ini menunjukkan kebesaran yang Allah nak tunjukkan kepada kita. Namun begitu, sebelum rehat tadi Ustaz ada sebut tentang ada setengah orang ni dia melihat alam itu dia tersentuh. Tapi ada juga di kalangan mereka tengok ni tak rasa apa Ustaz. Ya. Bagaimana itu yang disebutkan dengan tadabbur alam tu Ustaz? Baik, tadabbur alam ini para penonton, maknanya bila kita lihat cantiknya, indahnya penciptaan alam ini, terus kita kaitkan, Masya Allah, Subhanallah, hebatnya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu letak duduknya bagi orang beriman bila dipandang sesuatu yang indah di atas alam raya ini, terus dikaitkan dengan penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, kekuasaan, kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya para penonton dan Dai Aiman, kita kena hati-hati juga bila kita pandang dunia, janganlah kita menjadi hamba dunia. Ya, maknanya jangan kita menjadi hamba dunia. Cukuplah keindahan alam ini untuk kita tenung, untuk kita lihat dan rangsang diri kita untuk rasa insaf dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jadi masalah sekiranya kita menjadi hamba dunia. Hamba dunia. Hamba dunia. Macam mana tu Ustaz? Maknanya kita ini jadi leka. Kita ini terlampau berseronok dengan dunia sampai lupa tanggungjawab. Khususnya salat, kewajipan agama, kewajipan kepada ibu ayah, kewajipan kepada isteri, kewajipan kepada suami. Sebab kita tenggelam dengan kepalsuan dunia. Dunia ini tempat yang penuh dengan kepalsuan. Kepalsuan ini maksudnya apa? Banyak unsur-unsur yang mengajak kita untuk menjadi orang yang leka. Ini batasan dan sempadan yang mesti kita kawal diri. Jadi nak kawal diri itu bagaimana? Rasa syukur, rasa insaf, rasa bahagia, rasa aman, rasa terima kasih, rasa takjub dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau kita lihat indahnya Al-Quran, kita lihat bagaimana ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan perincian betapa hebatnya kekuasaan Allah, dan tamsilan-tamsilan yang Allah tunjukkan di dalam ayat itu memang perkara yang berlaku di atas dunia pada hari ini. Ini hebatnya Al-Quran. Al-Quran membicarakan perkara-perkara yang telah berlalu, perkara yang sedang berlaku, dan perkara yang akan berlaku, urusan hari akhirat dan sebagainya. Jadi para penonton yang dirahmati Allah, kalau kita lihat dalam Al-Quran, Al-Quran memberikan kepada kita petunjuk, beruntunglah bagi orang yang sentiasa memanfaatkan akal fikirannya. Waliyatadzakkara ulul albab. Beruntunglah orang yang sentiasa tadakkur. Apa maksud tadakkur? Al-Imam Hasan Al-Basri menyatakan tadakkur bermaksud kita mengambil peringatan. Kita mengambil peringatan apabila kita membaca ayat Al-Quranul Karim, apabila kita melihat alam, kita ambil peringatan. Para penonton, saya teringat antara kehebatan Al-Quran ialah mukjizat dari aspek bahasa. Al-Quran, para penonton, diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat sesuai dengan zamannya. Pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada waktu itu masyarakat Arab, masyarakat yang sangat menjulang tinggi nilai bahasa, nilai sastra. Ya Iman. Karena itu pada zaman Rasulullah dahulu ada banyak pasar. Ada pasar unta, kan, nak beli makanan, binatang tadi, dan ada juga pasar seni. Pasar seni? Pasar seni. Macam kita punya je? Macam kita lah kan, Central Market hari ni. Kurang lebih maknanya nak ceritanya pasar seni itu ialah tempat di mana masyarakat Arab berkumpul. Mereka akan mendengar para pendeklamasi saja. Berkarya di situ. Berkarya di situ, bersajak, bersyair, apalagi bergurindam. Jadi masyarakat Arab pada waktu itu memang mereka menjulang tinggi nilai bahasa. Jadi Al-Quran diturunkan, mukjizat bahasanya iaitulah Al-Quran mengalahkan apa juga sastra ataupun prosa yang ada pada zaman tersebut. Cukup teratur.
Cukup teratur. Karena itu uh, disebut sebagai nabi palsu yang dia mengaku nabi tapi palsulah. Musailimatul kadzab. Musailimatul kadzab, dia cuba-cuba mereka-reka ayat Quran. Para penonton, apa yang dia cuba reka Quran? Al-fil wa ma adraka mal fil lahu zulubun tawil. Gajah, tahukah kamu apa itu gajah? Gajah mempunyai belalai yang panjang. Tengok, dia cuba untuk reka ayat Quran tapi tak sedap langsung lah. Kan? Apa benda nak cerita bak gajah ada Bunyi budak kelakar. bunyi budak kelakar kan, ada belalai. Kemudian dia buat lagi, ya wa baru innama anta iradun wa sadarun wa sairuka hafrun naqrun. Apa maksud dia? Wahai bulu, sesungguhnya kamu hanyalah sebutan dan muncul, sedangkan keseluruhanmu adalah lubang. Kan lawak nak cerita bab bulu. Jadi tak kena langsung. Ya. Walaupun sebaris ayat tak mampu untuk menandingi kehebatan Al-Quranul Karim. Tengok hebat Al-Quranul Karim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setiap perkataan mempunyai isi, Ustaz, ya. Ya, dan tengok rima bahasa di belakang itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanallah. Jadi hebatnya Al-Quranul Karim, salah satunya iaitulah tentang mukjizat bahasa Al-Quran itu. Wallahu a'lam. Inilah apa lagi yang kita nak. Keindahan, kehebatan ayat suci Al-Quran ini dapat memberikan kita panduan yang menyinari kehidupan kita. Baik Ustaz, Ustaz ada sebut tadi dalam ayat yang kelima berkaitan dengan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ini sangat unik. Ya. Sangat unik, ya. Sehingga sahabat kita ni ada nak tanya satu soalan. Ya. Sal Rasid Cikci. Adakah waktu siang dan malam yang silih berganti itu membawa maksud perbezaan sifatnya dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan juga berbeza di kala siang dan malam? Kenapa tak siang je? Kenapa tak malam saja? Ya, boleh tidur banyak-banyak ya. Ini jenis peminat tidur. Baik, yang kedua, adakah maksud rezeki itu ialah air hujan dan angin yang memberi manfaat kepada manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan? Dan mengapa orang selalu mengaitkan rezeki seperti air yang mengalir? Mohon Ustaz jelaskan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Setengah orang yang rajin bekerja ni Ustaz, Ya. sampai tak cukup-cukup waktu siang dia. Tak cukup, ya. Dia kata kenapalah adanya malam. Macam tu. Tapi Allah ciptakan itu ada sebabnya. Ini keunikan ciptaan Allah SWT. Apa pandangan Ustaz? Tentu sekali Allah Azza wa Jalla menciptakan alam ini sesuai dengan fitrah manusia. Ya, manusia perlu bekerja dan pada masa yang sama manusia perlu berehat. Ya, jadi pada waktu siang kita bekerja, pada waktu malam diperuntukkan masa untuk kita berehat. Dan di akhir malam kita disarankan untuk kita salat malam, ya, untuk kita membangunkan, mengimarahkan malam-malam kita itu dengan amalan ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kata kuncinya, alam ini dimakmurkan sesuai dengan fitrah manusia. Cumanya, terima kasih saudari Sal Rasid Cikci. Ni penonton tegar kita ni. Ya. Kalau kita lihat Al-Quranul Karim sentiasa mendahului zaman. Saya ulang, Al-Quran isinya, kontennya, isinya merupakan isi yang mendahului zaman. Sebagai contoh para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dalam surah An-Nur, dalam surah An-Nur ayat 40, Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan teori ataupun keadaan lautan samudra. Allah Azza wa Jalla telah menceritakan lautan samudra, bagaimana letak duduknya, bagaimana keadaannya. Ya. Mari kita tengok dalam ayat surah An-Nur ayat 40, apa kata Allah Azza wa Jalla? Bismillahirrahmanirrahim. Au kadhulumatin fi bahril lujjiyyin yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab. Dhulumatun ba'duha fawqa ba'd
idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Sadaqallahul azim. Nanti para penonton catat dahulu surah An-Nur ayat 40. Selepas tamat rancangan ini boleh kita tadabbur sama-sama. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Atau orang-orang kafir itu keadaannya adalah perumpamaan keadaan orang yang di dalam gelap gelita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak bertindih ombak. Di sebelah atasnya pula awan tebal dan demikian keadaannya gelap gelita berlapis-lapis. Maknanya, di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla telah menceritakan teori ataupun keadaan lautan samudera di bawah sana, di dalam laut sana, rupanya ada lagi ombak yang berlapis-lapis. Para penonton, ketika ayat Allah Azza wa Jalla turun, ayat ini turun, subhanallah, tentu sekalilah pada waktu itu mungkin tidak ada teknologi yang dapat membuat kajian terperinci tentang perkara ini. Tetapi hari ini telah dibuktikan ayat Allah Azza wa Jalla ini, teori ataupun lautan samudera ini memang betul. Kerana itu para penonton yang dirahmati Allah, saya teringat seorang tokoh yang bernama Dr. Gary Miller. Beliau dari Toronto, Canada. Dr. Gary Miller ni tuan-tuan perempuan merupakan seorang pakar matematik. Pakar matematik ni kira hebat lah. Ya, matematik kan. Baik, apa yang berlaku? Dr. Gary Miller para penonton, pada asalnya dia bukan Islam. Dan pada asalnya dia mengambil Al-Quran, membaca terjemahan Al-Quran dengan niat untuk mencari kesalahan Al-Quran. Itu niat asalnya. Tetapi apa yang berlaku setelah dia membaca Quran, meneliti Al-Quran, akhirnya niat asal dia tadi mahu mencabar keaslian Al-Quran. Rupa-rupanya Dr. Gary Miller tidak bertemu pun walau satu perkataan, walau satu baris kesalahan dan kekurangan Al-Quran. Tak bertemu satu pun. Apa yang dia bertemu? Dia bertemu dengan kebenaran Al-Quran. Akhirnya Dr. Gary Miller mengucap syahadah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan yang menariknya para penonton, Dr. Gary Miller menulis buku The Amazing Quran. The Amazing Quran. Al-Quran yang hebat. Al-Quran yang ta'ajub. Dan apa yang berlaku, dia tulis tentang ayat surah An-Nur ayat 40 tadi. Dan apa yang berlaku tuan-tuan perempuan, seorang pakar pelayar, seorang pakar laut dalam, bila dia baca buku Dr. Gary Miller The Amazing Quran ini, bila mai bab tentu, dia kata, ya Allah, dia bertanya kepada sahabat-sahabat muslimnya yang lain, adakah Nabi Muhammad ini orang yang ada kaitan dengan laut? Sehingga kan Nabi boleh membacakan ayat ini? Tuan-tuan, Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, beliau dalam kajiannya, Nabi Muhammad, Nabi kita yang mulia, tidak ada kaitan secara langsung dengan laut. Ini membuktikan ayat nombor 40 surah An-Nur ini yang bercerita tentang teori lautan samudera ini bukan kata-kata Muhammad tetapi kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Para penonton, hari ini kalau kita sebut teori laut dalam samudera ini, kita sebut sebagai ilmu oceanografi. Ya, jadi kajian pada hari ini telah membenarkan, membuktikan Al-Quran isinya mendahului zaman. Kerana itu, sains boleh kita jadikan alat untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun keseluruhan ayat Al-Quran itu tidaklah keseluruhannya memerlukan sains, kerana Al-Quran merupakan wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Tetapi dapatan-dapatan kajian-kajian ilmiah, kajian-kajian sains dan teknologi ini akan memperteguhkan kekuatan Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam. Maknanya tak ada kapal selam dulu saya.
kapal selam pun tak ada lah dulu. Ya, mana teknologi taklah seperti hari ini. Oh, tapi maknanya terbukti bahawa zaman dulu lagi walaupun tak ada teknologi, sebenarnya ia telah diperakui zaman sekarang. Ya. Setelah dibuat kajian dan sebagainya, dan disebab itulah ramai yang memeluk Islam disebabkan keajaiban tersebut. Benar. Ustaz, hujan kan? Ya. Kan sekarang ni kan banyak musim hujan dan sebagainya. Adakah itu juga kita sebutkan sebagai rezeki? Tentu. Tapi sebelum tu, Ustaz. Okey. Boleh kita, Semangat nampak. boleh kita bertenang sekejap, Ustaz? Ya. Kita akan kembali selepas ini, para penonton. Nak tahu bagaimana kupasan Ustaz berikan tentang hujan? Kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hari ini topik tafsir dan taranum surah Al-Jathiyah ayat yang ke-5 sehingga ke-8. Hebatnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, menciptakan siang dan malam, menciptakan gunung ganang, hujan dan sebagainya. Namun ada satu persoalan daripada sahabat kita, Ustaz, ya, yang mana disebutkan adakah maksud rezeki itu ialah air hujan yang dan angin yang memberi manfaat kepada manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Dan satu soalan lagi, mengapakah orang selalu mengaitkan rezeki seperti air yang mengalir? Maklumlah, sekarang ni musim hujan juga saya, tapi berlaku banjir dan sebagainya. Tapi disebutkan ini hujan merupakan rezeki, Ustaz. Betul, hujan merupakan salah satu tanda rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat yang lain, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita semua ini untuk sentiasa beristighfar. Beristighfar dan kemudian turun hujan sebagai rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu, para penonton dan rahmati Allah, bila kita sebut rezeki, yang paling penting, nombor satu, kita mesti berusaha. Ya, kadang-kadang kita tersalah konsep antara usaha dan barakah. Usaha dan barakah dua perkara yang berbeza. Ya, tapi saling melengkapi. Tentu sekali bila kita nak bisnes kita berdaya maju, kita nak dapat untung yang lebih, kita nak produk kita ini laris di pasaran, mesti kita berusaha. Usaha bagaimana? Yang pertama, kita kena tingkatkan kefahaman ataupun ilmu kemahiran bisnes kita. Yang kedua, mestilah kita kena kerja dengan berstrategi, dan mungkin ada ketikanya kita kena kerja lebih sedikit daripada waktu-waktu sebelum ini. Tak bolehlah kita duduk di rumah, tak buat apa-apa, ilmu pun tak upgrade, tiba-tiba nak untung 1 juta. Macam mana? Tak boleh. Betul, kan? Jadi, mungkin kita kena upgrade ilmu, dan yang kedua, kita kena ada network. Ya, kita kena sentiasa berada dalam lingkaran orang-orang yang memang mahir dalam bisnes, supaya kita dapat belajar daripada mereka. Dan yang paling penting, kita kena rajinlah. Ya. Baik. Yang kedua, elemen barakah. Elemen barakah ni bagaimana, para penonton rahmati Allah? Pertama sekali, mestilah kita mencari rezeki dengan cara yang halal. Satu. Yang kedua, kita mesti memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah mengurniakan rezeki yang halal dan barakah kepada kita. Jadi ini dua perkara yang berbeza. Kadang-kadang Dai Aiman terpaksa kita sebut di sini bukan apa. Kadang-kadang kita hanya berdoa semata-mata, tetapi usaha tak buat langsung. Ini yang perkara yang kita nak perbetulkan. Kerana itu, para penonton rahmati Allah, dalam sebuah riwayat hadis, baginda Nabi SAW menceritakan bagaimana dalam satu perjalanan ada seorang lelaki ni yang sedang berjalan. Tiba-tiba dia mendengar awan berkata-kata. Awan berkata-kata, awan kata apa? Awan kata, jom kita pergi ke satu kebun yang dimiliki oleh seseorang ini, kita turunkan hujan di sana. Jadi
Bila dengar begitu, lelaki ini pun ikut berjalan sama dengan dengan awan yang berarak mendung itu. Ya. Jadi bila sampai ke tempat yang yang disebut oleh awan itu, maka hujan pun turun di kawasan kebun tanaman si pemilik empunya kebun tersebut. Jadi selepas turun hujan, lelaki tadi yang dia follow, dia ikut awan tadi, dia pun teringin nak bertemu dengan pemilik kebun ini. Jadi dia pun jumpalah. Dia tanyalah. Dia nak tanya rahsia lah, nak tanya tips bagaimana rezeki kamu ini, kebun kamu ini sehingga diberkati oleh Allah, hujan memilih tempat kamu. Maknanya hujan hanya turun di kawasan kebunnya saja, di tempat lain tak ada hujan. Jadi lelaki ini pun memberikan satu jawapan yang kita boleh ambil dalam kehidupan kita. Kita boleh cuba amalkan dalam kehidupan kita, mudah-mudahan ia menjadi asbab barakah rezeki kita. Dia kata, setiap pendapatan yang aku dapat, ya, secara bulanan ke ataupun mungkin secara dui bulanan ke, rezeki yang aku dapat tu, dia kata, aku akan bahagi 3. Dia akan bahagi 3. Apa dia? Yang pertama, dia akan cukupkan keperluan ahli keluarga dia. Maknanya yang isteri dia perlu, yang anak-anak dia perlu, dia bereskan. Satu. Yang kedua, dia kata, saya akan gunakan duit yang saya ada itu untuk pengurusan kebun saya. Mungkin nak buat pagar ke, nak buat parit ke, kan. Dia settlekan. Nombor 2. Dan yang ketiga, para penonton yang dirahmati Allah, ini yang sangat power, yang sangat hebat yang kita nak belajar daripada hadis ini. Orang ini dia memperuntukkan pendapatan bulanan dia itu dengan dia bersedekah. Ini 3 perkara yang dilakukan, yang diceritakan dalam hadis yang menyebabkan Allah Azza wa Jalla memberkati kebun tanaman dan perniagaan ataupun hasil tanaman yang diusahakan. Jadi kita pakat-pakat amal lah dalam peruntukan bulanan yang kita dapat. Ya, cuba kita jaga 3 perkara ini. Yang pertama, penuhi keperluan isteri dan anak-anak kita. Ya, kita sediakan secukupnya. Yang kedua, jangan lupa bersedekah. Ya, sedekahlah, infaklah. Hari ini banyak program yang kita boleh bersedekah. Ada madrasah tahfiz, ada pusat pengajian warga emas. Apa lagi? Hari ini ada program wakaf air pula. Yang dilancarkan oleh pihak Yayasan Wakaf Malaysia dengan kerjasama Kementerian Alam Sekitar dan Air. Jadi ini produk-produk wakaf tunai, khususnya wakaf air ini, yang dibuat oleh pihak yang agensi ini untuk memberikan semangat kepada kita untuk berinfak. Dan mudah-mudahan bila makin banyak kita infak, ikhlas kerana Allah, makin banyak Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita rezeki daripada pintu-pintu yang tidak disangka-sangka. Wallahu a'lam. Selagi air itu mengalir, maka mengalirlah rezeki Ya, daripada betul. Allah Subhanahu wa taala. Seronok gitu Ustaz. Bila Betul. kita buat sebuah telaga di luar negara, di Chad Afrika, saya betapa gembiranya mereka seolah hari raya. Subhanallah, bila mereka menadahkan tangan untuk meminum air tersebut, kita merasa, ya Allah, alangkah kayanya kita nak dibandingkan dengan mereka. Alangkah senangnya kita berbanding dengan mereka. Bila saya teringat Ustaz, waktu pergi umrah dulu kan, ketika mana hujan, kita ni sebab banyak hujan mungkin kita tak terasa sangat. Tapi ketika saya menaikkan umrah tu, ketika itu hujan Ustaz. Orang Arab terus berhenti dan menadahkan tangan betapa bersyukurnya mereka dengan nikmat rezeki hujan yang Allah turunkan ketika itu. Baik, kita ada pemanggil talian. Cik Omar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Aiman dan juga Ustaz Muhammad Zarifi bin Muhammad Daud. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Cik Omar, sihat ya? Alhamdulillah, saya sihat. Sihat orang tua biasalah Dai. Dia kadang-kadang sakit lutut, sakit macam-macam sakit lah. Sikit-sikit itu biasalah, tak macam orang muda. Jadi soalan saya begini Ustaz ya. Ustaz ada menyebut mengenai ayat Quran ni, surah Al-Jariyah ini, Al-Jasiyah ini ada kaitannya dengan alam sekitar ataupun yang dikatakan
yang dikatakan sebagai environment lah. Orang kampung saya sebut environment, persekitaran ini. Jadi bukan nak tunjuk pandai, tidaklah. Tapi biasanya begitu lah disebut ya. Jadi soalan saya Ustaz, apakah kerana dah elok dah ayat Quran dah menerangkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dah cipta dah cukup baik, cukup sempurna dah. Tapi tangan-tangan manusia yang merosakkannya. Contohnya apabila baru-baru ini kita dengar macam mana air sungai tercemar kerana perbuatan manusia dan memudaratkan apa itu manusia juga kerana banyak yang tak ada air. Contohnya di Kuala Lumpur dulu. Jadi soalan saya, apakah kerana kita ini engkar dengan perintah Allah yang tertulis dalam apa yang tersurat dalam Al-Quranul Karim itu, kita abaikan dan kita menganggap itu kita nak pandai-pandai pula nak modify ataupun nak ubah suai pula dalam perkara-perkara macam ini. Apakah ini kesilapan manusia ataupun kejahilan manusia ke ataupun keegoan manusia untuk meraih keuntungan atau kepentingan peribadi ini Ustaz? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Betul Ustaz, bila kita melihatkan sesetengah tempat di negara-negara luar, mereka sungai pun tak ada. Tapi kita ni sungai banyak Ustaz. Tapi kadang-kadang kita tak hargai. Betul. Ustaz. Baik, terima kasih Tuan Haji Omar Abdul Majid, sahabat kita, tetamu kita ya, yang sentiasa bersama dengan program kita, alhamdulillah. Saya amat bersetuju dengan apa yang dilontarkan ataupun cadangan oleh Tuan Haji Omar Abdul Majid tadi. Betul. Hari ini kekurangan kita, terpaksa kita sebut ini sebagai untuk muhasabah diri kita semua. Kita hari ini kekurangan kita yang mesti kita atasi segera ialah kita kurang beramal. Kita kurang beramal dengan apa yang kita ada. Ilmu alhamdulillah kita ada. Ilmu ada. Cuma sekarang ni kita nak perkemas sikit, orang Penang, orang Sek Kedah kata ialah nak perkemas ni ialah nak bagi kita ni beramal dengan apa ilmu yang kita ada. Baik. Para penonton dirahmati Allah, dalam sebuah riwayat baginda Nabi SAW telah mengisyarat. Nabi telah mengisyaratkan, Nabi kata ada seseorang yang sedang bersenang-senang di dalam syurga. Nabi kata orang ini sedang bersenang-senang, maknanya sedang berbahagia, sedang bergembira di dalam syurga. Kerana apa? Ada satu amalan yang dia buat. Amalan ni kalau saya sebut nampak kecil sangat. Apa? Kerana orang ini mengalihkan satu benda yang melintangi, mengganggu laluan jalan orang lain. Hanya sekadar itu saja. Kalau kita maksudnya di taman kita, di lorong nak masuk kawasan rumah kita tu, ada mungkin tin kosong, ada kayu, ranting ke kayu ke paku ke. Ambil paku, ambil kayu tersebut letak dalam tong sampah ataupun letak tepi. Itu sahaja amalan yang dibuat oleh orang ini yang disebutkan di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu masuk syurga dan berbahagia-bahagia, bersenang-senang di dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Sebab perbuatan baik itu. Perbuatan baik itu. Jadi saya sokong sangat apa yang Tuan Haji Omar Abdul Majid sebut tadi, dan kalau boleh pentas tanyalah ustaz pada pagi ini kita nak ajak masyarakat Malaysia, mari kita jaga alam sekitar kita. Saya tertarik mentor kami, Datuk Seri Dr. Insinyur Zaini Ujang, merupakan Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air. Apa yang beliau buat bersama tim beliau di kementerian ialah beliau membentuk satu pasukan ataupun satu sukarelawan untuk kita membersih sungai-sungai yang ada di kawasan kita. Apa yang kami buat bersama dengan pasukan ini ialah kita ambil Sungai Langat yang berdekatan dengan UKM Bangi. Jadi setiap hari Sabtu, setiap hari Ahad ikut jadual, kita turun ramai-ramai pakai baju yang pakai baju yang sewajarnya lah, baju sukan tu lah kan. Pakai kasut boot tu, kemudian bawa plastik ataupun bawa sampah. Kita turun ke tempat, ke sungai tadi, kita bersihkan. Keluarkan sampah-sampah. Ya, sampah-sampah plastik pun semua tadi kan. Jadi bila kita bersihkan, Masya Allah, cantik
petik jadi sungai kita. Allah. Jadi ini usaha yang dibuat oleh Datuk Seri Dr. Zaini Ujang bersama dengan pasukan beliau. Kita bermula sedikit demi sedikit lah. Jadi ini satu tempat yang kita mampu ini sajalah. Jadi cuba bayangkan kalau Tuan Haji Omar Abdul Majid tadi di negeri Pahang, pilih satu tempat. Dai Aiman di kawasan Rawang, pilih satu tempat. Ya, saya satu tempat. Jadi alhamdulillah, saya kira ini budaya yang mesti kita gerakkan dalam masyarakat kita. Jadi harmoni masyarakat kita kalau kita pakat-pakat imarahkan program seperti ini. Wallahu a'lam. Sebab perkara ini pun memberi manfaat kepada kita. Tanpa air bagaimana kita nak hidup? Ya, dengan airlah kita minum, dengan airlah kita mandi, dengan airlah kita makan, Ustaz. Ya. Subhanallah. Baik, kita ada lagi sahabat kita ni nak bertanyakan satu soalan yang cukup menarik, Ustaz. Bersama dengan Sahziatul Siddiq. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Apakah menerangkan kepatuhan bulan dan matahari yang sentiasa patuh kepada arahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan malam dan siang dan menurunkan rezeki berbentuk hujan? Namun bagaimana pula hukumnya sekiranya seorang itu mencela hujan kerana menyebabkan tertangguhnya suatu perkara yang harus dilaksanakan? Yang kedua, Allah menjelaskan tentang orang yang berakal, apakah ia dapat dikaitkan dengan golongan ulul albab? Bagaimana ciri-ciri golongan ulul albab tersebut? Mohon pencerahan Ustaz. Sekian, terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Subhanallah. Betul Ustaz ya? Maknanya bulan, bintang, hujan dan sebagainya, ini semua makhluk Allah SWT. Tapi mereka sedikit pun tidak pernah mengingkari akan arahan Allah SWT. Berbeza dengan kita, Ustaz. Mungkin ada sesuatu yang Ustaz boleh sampaikan. Baik, terima kasih Sahziatul Siddiq yang bertanya kepada kita tentang mencela hujan tadi ya. Baik, kalau saya teringat dalam sebuah riwayat daripada Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda kepada kita, la tasubbud dahr fa innallaha huwad dahr. Maksudnya, janganlah kamu mencela masa, kerana sesungguhnya Allah yang menciptakan masa tersebut. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi dalam konteks hadis ini, la tasubbud dahr itu, perkataan la itu ialah la an-nahiyah. Ya, la, kalimah la yang membawa arti larangan. Bila sebut larangan, maknanya janganlah kita mencela. Jadi termasuklah para penonton rahmati Allah, jangan kita mencela hujan. Ya, jangan kita mencela hujan. Alah, hujan pula, karut betul. Perkataan karut tu. Perkataan karut tu. Baru nak pergi main bola. Ya. Mengeluh tu lain. Tak apa. Maksud saya mengeluh tu satu hal. Tapi mencela tu. Karut ke, ikutlah perkataan-perkataan yang seumpama dengannya lah. Jadi kita elakkan. Sebaliknya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita para penonton, apabila hujan, maka kita baca doa. Betul. Apa doanya? Allahumma ja'alhu sayyiban nafi'an. Amin. Ya. Kita doa supaya Allah Azza wa Jalla memberikan hujan kepada kita, ini hujan yang bermanfaat. Ya, hujan dengan rahmat hujan itulah rezeki akan melimpah ruah, tumbuh-tumbuhan akan akan segar mekar ya. Jadi ini yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila hujan kita berdoa. Jangan sesekali kita mencela. Wallahu a'lam. Tapi orang yang paling bimbang Ustaz kalau hujan ni Ustaz adalah orang yang menanam pokok. Dia kata kalau air lebih nanti pokok akan mati. Gitu ya. Saya fikir kak kalau hujan banyak ni maka pokok akan lebih subur dan segar. Tapi rupanya mereka bimbang sebab kalau terlebih air mungkin terlebih tu maksudnya banjir kot. Mungkin terlebih air, terlebih hujan, daunnya akan gugur dan menyebabkan pokok-pokok tu dah tak cantik. Baik Ustaz, banyak lagi akan kita bicarakan dan kita kembali selepas ini. Para penonton, teruskan kesetiaan anda. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru.
begitu indah dunia, siapapun kan tergoda. Harta pangkat dan wanita melemahkan jiwa. Tanpa iman dalam hati, kita akan dikuasai syaitan nafsu dalam diri, musuh yang tersembunyi. Alhamdulillah, kembali dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Inilah indahnya dunia, inilah cantiknya dunia. Bila kita pandai mengawalnya, maka ia akan memberi manfaat kepada kita. Namun bila kita gagal mengawalnya, maka dunia akan menguasai diri kita. Baik para penonton, kita berada dalam topik tafsir dan taranum surah Al-Jathiyah ayat yang ke-5 sehingga ayat yang ke-8. Kita nak teruskan kepada ayat yang ke-6, Ustaz. Mungkin ada perkara yang lebih menarik yang akan kita bicarakan pada hari ini tentang ayat yang ke-6. Silakan, Ustaz. Baik, para penonton rahmati Allah, ayat nombor 6 kita telah baca tadi. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq fabiayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Itulah ayat-ayat penerangan Allah yang kami bacakan kepada kamu wahai Muhammad, maka itulah ayat-ayat penerangan yang itulah ayat-ayat penerangan Allah yang kami bacakan kepadamu wahai Muhammad kerana menegakkan kebenaran. Kita berhenti setakat itu dulu. Ya. Baik, para penonton rahmati Allah, ayat ini memberikan satu gambaran kepada kita. Al-Quran merupakan kitab yang menjulang tinggi nilai haqq, nilai kebenaran. Al-Quran datangnya daripada Allah yang maha benar. Ya, Al-Quran datangnya daripada Allah yang maha benar, diturunkan kepada baginda Nabi yang menjulang tinggi nilai kebenaran, dan mesejnya, risalah Al-Quran itu risalah yang benar. Jadi kalimah haq ataupun kebenaran itu yang ditonjolkan di dalam ayat ini. Satu. Yang kedua para penonton, tilka ayatullahi natluha. Kita ambil perkataan natluha. Natluha ini apa maksudnya? Maksudnya ialah, kalau natluha, perkataannya itu ialah perkataan tilawah. Dan iman tilawah. Kita selalu ada kan musabaqah tilawah Al-Quran kan. Apa maksud tilawah? Tilawah bermaksud baca dan kita ikut apa isi yang kita baca. Pembacaan yang suci. Maknanya baca Al-Quran dan kita ikut apa yang kita baca itu. Ikut tu maknanya beramal dengan apa yang kita baca. Dia tak sama dengan taranum, Ustaz. Taranum ini ialah ilmu lagu. Ilmu lagu-lagu Al-Quran. Ada 7 lagu yang muktabar. Lagu Bayati, Hijaz, Nahwan, Ras, Sikah, Jiharkah, Sabah. Ya, itu 7 lagu yang muktabar di kalangan ulama taranum Al-Quran. Tapi tilawah, baca dan kita adaptasi dan kita amal apa yang kita baca itu. Maknanya ia lebih mendalam. Jadi bila sebut tilawah, dia bukan setakat melagukan, bukan setakat memperbetulkan makhraj huruf sad, ghin, fa, qaf, kaf, lam, tidak sekadar itu, tetapi menjangkaui perkara itu, iaitulah kita beramal dengan ayat yang kita baca. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya nak bawa satu contoh yang saya kira boleh kita ambil dan kita belajar daripada tokoh ini. Tokoh ini namanya Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani ini, kalau nama yang sebenar ialah Ismail bin Yahya Al-Muzani. Imam Al-Muzani ini merupakan salah seorang kibar ataupun pendokong madhab Al-Imam Al-Syafi'i. Bahkan kitab yang beliau tuliskan, iaitulah Mukhtasar, Mukhtasar Imam Al-Muzani itu merupakan rujukan koleksi ataupun koleksi rujukan di dalam madhab Al-Imam Al-Syafi'i, dan kedudukan kitab ini begitu tinggi, ya, selepas kitab kitab Mukhtasar Imam Al-Muzani inilah. Baik, para penonton rahmati Allah, sehingga kan Al-Imam Al-Muzani ini diiktiraf sebagai salah seorang murid
yang hebat, salah seorang murid Al-Imam Asy-Syafi'i yang hebat. Dan beliau digelar sebagai Nasir Madhhabi, ya, oleh Imam Syafi'i. Maknanya Al-Imam Al-Muzani merupakan penolong ataupun penggerak kepada mazhab Imam Asy-Syafi'i. Baik, para penonton rahmati Allah, apa yang saya nak kongsikan, Al-Imam Al-Muzani, beliau seorang yang faqih. Beliau doanya begitu mustajab dan beliau berakhlak mulia. Zuhud pula sifatnya. Dan yang istimewa, Al-Imam Al-Muzani ada satu perkara yang unik tentang diri beliau, iaitulah beliau amat rajin dan amat suka untuk memandikan jenazah orang. Ini yang uniknya Al-Imam Al-Muzani, beliau akan memandikan jenazah. Sebab apa? Bagi beliau, bila memandikan jenazah, ia akan memberikan tazkirah kepada diri kita yang masih hidup, dan ia akan melembutkan dan mendidik hati kita. Baik, itu yang saya nak kongsikan. Tetapi yang lebih utama, para penonton rahmati Allah, apa yang saya nak kongsikan bila sebut tentang tilawah tadi, membaca tadi, Al-Imam Al-Muzani di dalam sehari, Al-Imam Al-Muzani akan membaca, mengulang kaji sebanyak 500 helai sehari. Maknanya beliau membaca buku ataupun mengulang kaji ataupun membuat kajian, membuat bacaan, menelaah sehari 500 helai. Ya, 500 helai beliau baca buku setiap hari. Oh, kita 5 helai belum tentu tu, Ustaz. Kita 5 helai belum tentu lagi. Jadi nak ceritanya para penonton, ini tokoh-tokoh ya yang diiktiraf keilmuan dan akhlaknya, mereka memang suka membaca. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala sehari beliau membaca 400 helai. Jadi ini memberikan satu semangat kepada kita para penonton yang dirahmati Allah. Ingat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita mesti membaca, tak kiralah apa juga genre sekalipun buku tersebut, tulisan tersebut, tetapi ingat di belakang itu bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Maknanya baca untuk mengambil pedoman untuk kita memperkayakan ilmu, memperbetulkan kesalahan dan kesilapan diri, untuk mengkayakan ilmu pengetahuan kita, untuk meningkatkan kemahiran kita. Sekali lagi para penonton rahmati Allah, mentor kami Datuk Dr. Zaini Ujang, ya, Datuk Seri Dr. Zaini Ujang, beliau ada tulis sebuah buku tentang membaca. Menariknya, Datuk Seri Dr. Zaini Ujang, beliau membawa satu spirit yang baharu, iaitulah kita membaca. Kalau sebelum ini Dai Aiman, kita baca buku ni kerana nak periksa je kan? Kan? Nak periksa hujung tahun ataupun awal semester, yang tu sajalah. Dr. Zaini Ujang dia nak ubah supaya kita baca buku ini bukan setakat untuk peperiksaan, tetapi untuk memenuhkan masa kita. Ya. Sambil tunggu bas, baca buku. Sambil kita duduk di kedai makan, restoran, tunggu makanan sampai, baca buku. Apa lagi? Sambil-sambil tunggu perkhidmatan di kaunter JPJ ke, kaunter LHDN ke, baca buku. Ya, supaya masa kita itu terisi dengan pembinaan minda. Ini perjuangan kita bersama. Wallahu a'lam. Subhanallah, inilah yang perlu kita lihat dalam ayat yang Ustaz baru bacakan sebentar tadi, ayat yang ke-6 ni, seolah-olah ada satu kata-kata sinis yang Allah berikan kepada kita. Ayat mana lagi yang kau nak aku cerita ni? Ayat mana lagi yang kau nak beriman ini? Sehingga kan sahabat kita ni ada nak tanya satu soalan Ustaz, tentang ayat yang cukup mendebarkan kita ini, daripada Izara. Bagaimana cara kaedah lain bagi menerangkan bagi golongan yang masih ingkar kepada kebenaran Al-Quran dan tanda kekuasaan Allah pada alam, namun mereka tetap kufur? Yang kedua, bagaimana sekiranya untuk mengaitkan, memberi peringatan buat masa kini ini kerana sudah menegakkan kebenaran berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, namun mereka masih ingkar. Apakah kita perlu menasihati lagi atau kita tinggalkan mereka sahaja kerana hidayah itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala? Mohon pencerahan Ustaz. Sekian
terima kasih. Sampai tahap lantaklah. Aku dah nasihat, kau tak nak dengar juga. Tak nak dengar Biarlah. juga. Bagaimana Ustaz? Kita tahu dah ayat ini benar, Ya. tapi masih tak nak mengikut perintah Allah SWT. Baik, bagi kita yang pertama sekali ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Allah Azza wa Jalla berfirman, barang siapa yang berpaling daripada peringatanku. Dalam tafsir Al-Imam Ibn Kathir menyatakan peringatanku itu maksudnya Al-Quran. Sesiapa yang berpaling daripada Al-Quran, sesungguhnya di atas dunia ini mereka akan disempitkan kehidupan mereka. Ya, yang kita bimbang ni. Kerana itu para penonton, kita kena audit, semak diri kita, keluarga kita. Mungkin kalau kita rasa, ya Allah, hidup aku ni kenapa rasa macam susah lah, rasa macam tersepit sangat-sangat ni. Okey, tindakan yang pertama, muhasabah suami isteri, cek balik. Hidup kita, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran? Bila kali terakhir kita baca Quran sama-sama, salat sama-sama? Bulan puasa lah Ustaz. Bulan puasa lah kan? Lama dah. Ni nak jumpa bulan puasa pula ni. Tahun 2021 ni. Jadi perbetulkan, sentiasa baca Al-Quran, ya, duduk sesama berkeluarga, dan juga kita lihat makna-makna Al-Quran, terjemahan Al-Quran, tadabbur Al-Quran, dan bawa makna itu dalam kehidupan kita. Karena itu tuan-tuan perempuan, ingat tagline ini, ingat slogan ini. Kita nak bina syurga dalam rumah, dan kita nak bina rumah di syurga nanti. Jadi platformnya di mana? Iaitulah dalam keluarga kita. Bina syurga di rumah. Bina syurga di rumah. Maknanya hidupkanlah saya. Hidupkan nilai cara beragama di dalam rumah tangga kita. Dan ingat, kita nak bina rumah di syurga kita nanti. Baik, kerana itu para penonton yang dirahmati Allah, satu, orang yang berpaling daripada Al-Quran di atas dunia ini, hukumannya Allah akan sempitkan kehidupan mereka. Sempitkan rezeki mereka. Dan tak terhenti setakat itu para penonton, Allah Azza wa Jalla menyatakan, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di hari akhirat nanti mereka akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Dalam tafsir menyatakan bagaimana amat mengejutkan manusia ini, mereka terkejut sangat-sangat bila di hari akhirat nanti dah tak boleh memandang lagi. Mereka menyebut, ya Allah, dulu kami nampak, ya Allah, atas dunia itu dunia dahulu kami nampak macam-macam. Kenapa sekarang ini kami dah tak nampak, ya Allah? Mereka terkejut kerana apa? Mata mereka dibutakan. Rupa-rupanya itu disebabkan hukuman kepada mereka. Dunia dahulu mereka tidak mempedulikan Al-Quranul Karim. Jadi, perkara yang nombor dua para penonton yang dirahmati Allah, jangan berhenti berdakwah. Ya, jangan berhenti berdakwah. Teruskan kita berdakwah, kita ajak sahabat-sahabat kita ini, ya. Hari ini kita ada macam-macam kemudahan dan teknologi. Ya. Saudara dan iman, ya. Hari ini ada YouTube, ya. Kita tanyalah Ustaz pun, kita bersiaran di TV3, TV9, dan kemudian kita ada di Facebook Live kita kan, tanyalah Ustaz. Jadi mungkin ini instrumen-instrumen yang mesti kita gunakan pada hari ini untuk kita berdakwah. Jangan berhenti berdakwah. Para penonton rahmati Allah, tentunya hidayah ini milik Allah Azza wa Jalla. Satu contoh lagi tuan-tuan yang kita boleh jadikan semangat kepada kita untuk berdakwah. Seorang tokoh etis dari India bernama Dr. Priyadarshan. Beliau dahulunya etis. Tetapi apa yang berlaku? Beliau pakar sains. Ya. Beliau membuat kajian tentang Al-Quran. Beliau baca Quran, beliau tengok terjemahan Al-Quran, beliau kaji Al-Quran. Akhirnya dia ni dulu pakar sains, berceramah sana sini tentang sains termasuk di luar negara. Tetapi akhirnya setelah membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran, akhirnya apa pengiktirafan yang beliau kata? Al-Quran merupakan kitab ataupun buku, kitab yang merupakan memang betul-betul kalam Tuhan. Sebelum Islam. Ya, sebelum Islam. Dia kata selepas dia baca, dia kata Al-Quran memang kitab kalam Tuhan. Kata-kata Allah. Akhirnya para penonton dirahmati Allah, akhirnya dia masuk Islam. Allahu Akbar. Profesor Dr. Priyadarshan. Dulunya etis di India, akhirnya masuk Islam. Selepas apa? Selepas membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran. Jadi,
Petunjuk ini nak jadi semangat kepada kita, jangan berhenti berdakwah. Ya, Allah tidak tanya kita berjaya dakwah ataupun tidak, tetapi Allah akan tanya kepada kita, kita buat ataupun tidak dakwah. Para penonton, yang paling mudah, yang paling ringkas, kita dakwah terlebih dahulu kepada ahli keluarga kita. Satu. Yang kedua, kepada sanak saudara kita. Dua. Yang ketiga, kepada jiran tetangga kita. Kita mulakan dengan yang terdekat terlebih dahulu. Insya-Allah. Insya-Allah. Inilah yang akan memberikan kebahagiaan kepada hidup kita. Wallahu a'lam. Kita ada lagi Ustaz bersama sahabat kita Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Adakah Al-Quran merupakan mukjizat dan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Keterangan-keterangannya adalah benar buat semua manusia. Al-Quran adalah cahaya dan mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah hak-hak Al-Quran kepada kita yang harus dilaksanakan? Adakah Al-Quran menjadi peguam bela kita di akhirat kelak? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Bukan baca saja Ustaz. Mungkin ada hak-hak yang perlu kita tunaikan kepada Al-Quran Ustaz. Tentu sekali lah kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran merupakan kitab manual kehidupan kita. Ya, Al-Quran merupakan kitab manual panduan kepada hidup kita. Contohnya beginilah, tuan-tuan dan puan, kalau kita baru beli peti ais baru ke ataupun mesin basuh baru ke, kan mesti ada kan paling kurang sehelai kertas manual. Betul. Nak tekan butang ni, nak tekan butang itu, kan mesti ada manual. Itu yang kita nak guna mesin basuh kita tu ataupun nak cuci baju kita tu mungkin berapa minit, setengah jam ke kan penggunaannya sekali guna, kan. Dalam kehidupan kita tentulah mempunyai manual kehidupan kita. Apa dia? Iaitulah Al-Quranul Karim. Jadi apakah hak yang kita mesti tunaikan kepada Al-Quranul Karim? Yang pertama, kita mesti baca Quran. Para penonton, muhasabah diri saya dan kita semua. Ya, kita hari ni WhatsApp group, kumpulan WhatsApp ni macam-macam. Kan? Tak masuk Telegram lagi. Betul. Macam-macam. Grup bisnes, grup sekolah tadika, grup sekolah rendah, grup sekolah menengah, kan macam-macam. Tak apa, itu alat komunikasi. Tetapi dalam 24 jam kehidupan seharian kita, mari kita tanya diri kita berapa minit kita peruntukkan untuk baca Quran. Ya, berapa minit? Takkanlah dalam 24 jam itu 10 minit pun tak ada untuk kita baca Quran. Allah. 10 minit saya. 10 minit dalam 24 jam. 10 minit daripada 24 jam. Takkan tak ada langsung. Kalau tak ada langsung, alhamdulillah hari ini kita tersedar, kita sempat buat penambahbaikan pembetulan diri kita. Hari ini kita mula. Kita mula. Ya. Jadi bagaimana para penonton dirahmati Allah, kita mesti letakkan kita letakkan kewajipan kepada kita menunaikan hak Al-Quran, iaitulah kita mesti membaca Al-Quranul Karim. Apa manfaatnya? Masya Allah, Nabi kata kepada kita, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu, Nabi kata, sebaik-baik kamu ialah orang yang baca Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Allah. Ya. Jadi mengaji Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kita boleh pilih yang mana-mana. Ya, yang pertama kita nak jadi yang kedua-duanya sekali. Kita sendiri mengaji Al-Quran dan kita mengajarkan Al-Quran. Ustaz, saya ni bukan ustaz, macam mana nak mengajar Quran? Ajar kepada anak-anak kita di rumah. Ini orang yang terbaik saya. Ya. Yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang terbaik. Dan yang kedua, Nabi sebut kepada kita, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, kata Nabi, kerana Al-Quranlah yang akan memberi syafaat, peguam bela, pembantu kepada kita di hari akhirat nanti. Allahu Akbar. Ini yang kita nak dalam kehidupan Benar. kita. Bila mana Al-Quran akan jadi peguam bela saat kita tengah susah dekat akhirat nanti. Terima kasih para penonton TV3. Kita tamat dulu di TV3. Kita akan sambung di TV9. Para penonton, teruskan kesetiaan anda. Kita jumpa selepas ini.
Alhamdulillah kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita berada dalam topik tafsir dan taranum surah Al-Jathiyah ayat 5 sehingga 8 bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Terima kasih kesetiaan para penonton kita Ustaz ya. Betul, Alhamdulillah. Sejam setengah bersama dengan kita. Ni ada sambungan lagi 30 minit. Kita nak bersama dengan para penonton kita pada hari ini. Baik. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ada kita nak teruskan soalan sahabat kita di Facebook ini, nak bertanyakan satu soalan yang cukup menarik Ustaz ya. Baik, kita nak bersama dengan Ramde Seru. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam. Ayat yang ketujuh, bagaimanakah sifat-sifat seorang pendusta dan adakah setiap pendusta akan dapat kecelakaan? Apakah bezanya pendusta dan berpura-pura? Bagaimana manusia biasa sedikit sebanyak ada yang berdusta dengan berbagai-bagai alasan seperti berjanji tapi memungkiri dan sebagainya. Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Baik, kita nak teruskan ayat yang ketujuh ni Ustaz. Mungkin ada satu rahsia yang Allah nak berikan kepada kita tentang keadaan manusia kita ini dalam kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada sahabat kita yang bertanya. Tentu sekali ayat yang kita sedang bicarakan ini, surah Al-Jathiyah ayat nombor 8. Sebelum itu ayat nombor 7, Allah Subhanahu Wa Taala secara jelas menyatakan kecelakaan bagi tiap-tiap pendusta yang berdosa. Maknanya apa maksud pendusta? Pendusta ini ialah orang yang berbicara tanpa ilmu, tanpa pengetahuan, kemudian dia memutarbelikkan fakta, ya. Ia menyelewengkan fakta yang ada. Ini yang disebut sebagai pendusta. Maka dengan sebab itu para penonton rahmati Allah, kalau kita lihat asbabun nuzul kepada surah ini khususnya ayat nombor 8, yasma'u ayatillahi tutla alaihi thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha fabashshirhu bi'adzabin alim. Apa asbab nuzulnya? Ada seorang lelaki yang bernama An-Nadhr bin Al-Harith. Dia ni sengaja-ngaja dia mencari, membeli cerita-cerita penglipur lara daripada masyarakat bukan Arab. Cerita-cerita tambahan, cerita-cerita tokoh tambah ni kan, memang sengaja dia cari dan dia sebarkan dalam masyarakat, dan niat dia ialah supaya masyarakat Arab pada waktu itu tidak membaca Al-Quran, tidak memberikan perhatian kepada Al-Quran Al-Karim. Para penonton, ini merupakan sebab nuzul kepada ayat nombor 8 itu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, Allah memberikan satu perkara yang sangat menggerunkan. Cumanya ayat yang digunakan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah memerli, mempersenda golongan ini dengan Allah kata apa? Fabashshirhu bi'adzabin alim. Berilah berita gembira kepada orang itu akan diazab dengan azab yang maha pedih. Tengok cara penggunaan ataupun uslub Al-Quranul Karim. Allah perli, Allah persenda orang itu yang memang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat-sahabat penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kerana itu memang ajaran agama kepada kita memperingatkan kepada kita dalam banyak ayat supaya kita ni jangan jadi orang yang takabur. Jangan jadi orang yang sombong. Apa maksud takabur? Apa maksud sombong? Pertama, para ulama menyatakan orang yang sombong itu ialah orang yang menidakkan kebenaran. Orang yang menolak kebenaran. Bukan dia tak tahu apa yang kita sebut itu betul. Tapi kerana dia sombong, dia ego, dia tolak mentah-mentah apa yang kita sebut. Satu. Yang kedua, apa maksud sombong? Para ulama menyatakan sombong itu bererti kita memperkecil-kecilkan orang lain. Kita meremeh-remehkan orang lain. Kita menyebabkan hati orang lain terasa. Kerana apa? Kita memperkecilkan dia.
Ini perkara yang kita kena jaga. Kerana itu para penonton, sahabat-sahabat dirahmati Allah, surah ke-89 dalam Al-Quranul Karim, iaitulah surah Al-Fajr. Surah ni memang selalu kita baca, Ustaz Da'i Aiman ya. Surah Al-Fajr. Saya sedang mencari-cari surah Al-Fajr 86. Kemudian ya, surah Al-Fajr ayat kita tengok ayat nombor 6 hingga ayat nombor 13. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. Sadaqallahul Azim. Saudara, ayat nombor 6 hingga ayat nombor 13 ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan perihal kaum Ad. Kaum Ad ini kalau kita tengok di dalam surah yang lain, surah Al-A'raf, Allah menceritakan mereka ini bentuk fizikal tubuh badan mereka memang badan yang sado-sado. Yang kita kata muscular, kan? Maknanya yang inilah, yang sasa lah. Tetapi sikap mereka bongkak dan sombong. Ini yang kita nak belajar apa? Jangan jadi macam mereka. Kaum Ad ini. Dan akhirnya mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah datangkan ribut selama 8 hari 7 malam. Ribut Allah timpakan kepada mereka 7 malam 8 hari. Ini kaum Ad. Yang kedua, para penonton rahmati Allah, dalam ayat ini juga Allah mahu kita belajar tentang kaum Thamud. Kaum Thamud ini sama juga. Mereka ini kaya dengan teknologi, kita sebut sebagai architecture mereka hebat. Ya, engineering mereka hebat. Mereka boleh memahat istana di lembah-lembah. Tetapi akhirnya mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab apa? Allah datangkan hukuman kepada mereka sebab mereka sombong dan mereka berlaku zalim kepada orang lain. Ini contoh yang kedua. Dan dalam ayat surah Al-Fajr yang kita baca tadi, ayat 6 hingga ayat 13, Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan tentang bobroknya Firaun. Rosaknya Firaun kerana apa? Dia telah melakukan kejahatan dan kefasadan. Fa'aktharu fiha al-fasad. Dan ayat nombor 13 Allah memberikan kesimpulan kepada mereka itu semua, fasabba alaihim rabbuka sawta azab, dan demikian Tuhanmu telah mencurahkan ke atas mereka berbagai paluan azab. Para penonton, sahabat-sahabat yang dimuliakan, surah Al-Fajr ini memang kita hafal. Memang kita baca selalu di dalam salat. Jadi marilah sama-sama kita memahami surah Al-Fajr ini dan kita bawa dalam kehidupan kita sebagai batasan ataupun panduan dalam hidup kita. Wallahu a'lam. Maknanya sombong ni sebenarnya kita sedang menempah kecelakaan, saya. Benar sekali. Allahu Akbar. Sejauh mana, sehebat mana, sekuat kita mana sekalipun, kuasa Allah itu menandingi segala-galanya. Para penonton terus setia bersama dengan kita. Ada kesimpulan yang Ustaz nak buat selepas ini, satu rumusan dalam perbincangan kita pada hari ini. Tapi para penonton, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dalam topik perbicaraan kita pada hari ini, tafsir dan taranum surah Al-Jathiyah ayat 5 sehingga ayat yang ke-8. Kita masih berada pada ayat yang ke-7. Ada satu soalan yang cukup menarik diajukan oleh sahabat kita Hasnoin. Tu nak sebut pempayah tu saya. Baik. Hasnoin Wahid. Assalamualaikum Dai dan Ustaz Muhammad Zarifi. Waalaikumsalam. Dalam ayat ke-7 menerangkan kecelakaan bagi setiap orang yang berdusta lagi banyak berdosa. Adakah ini hanya merujuk kepada pembaca ayat-ayat Allah SWT yang tidak mentadaburkannya, atau kepada mereka-mereka yang ingkar kepada perintah Allah SWT dan lupa kepada kebesaran dan kekuasaannya? Mohon pencerahan dari Ustaz. Sekian, terima kasih. Boleh jadi pembaca-pembaca juga akan diazab juga, Ustaz? Saya teringat dalam satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi memberikan isyarat ada 3 golongan yang atas dunia ini nampak seperti dia ikhlas, tetapi rupa-rupanya ikhlas itu hilang. Yang menyebabkan di hari akhirat nanti mereka ini akan diberikan hukuman oleh Allah, iaitulah pembaca dan penghafaz Al-Quran. Di atas dunia ini kita kata kita hafaz, kita baca Quran kerana Allah, tetapi rupa-rupanya di mulut sahaja. Hati bukannya itu. Hati baca Quran, hafaz Quran kerana apa? Kerana mahu glamour, kerana mahu dikenali, kerana mahu masyhur. Rupa-rupanya disebabkan tiada keikhlasan itulah yang menyebabkan amalan itu tidak dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini sebenarnya memberikan satu peringatan kepada kita supaya kita semua ini sentiasa menjaga niat kita. Niat itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu, saudara yang dirahmati Allah, Fudail bin Iyad, beliau memberikan peringatan yang begitu cantik kepada kita. Di dalam amalan kita ini, para penonton yang dirahmati Allah, apa yang kita nak cari? Yang pertama, nak carinya akhlasuhu. Kita nak cari ikhlas. Ikhlas dalam amalan. Jadi kita kena didik hati kita, para penonton termasuk diri saya, ikhlas. Ikhlas, ikhlas, ikhlas. Satu. Yang kedua, aswabuhu. Yang kita nak amalan kita ini ialah amalan yang tepat, yang betul seperti yang diajarkan di dalam agama. Seperti yang diajarkan oleh Al-Quran, seperti yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang diajarkan oleh para sahabat. Ya. Jadi ini 2 perkara yang kita mesti kejar dalam kehidupan kita, para penonton dirahmati Allah. Dan seterusnya seperti sahabat kita yang bertanya tadi, tentu sekali nasihat Al-Quran kepada semua orang. Ya, kepada semua orang termasuk diri kita, beruntunglah bagi mereka yang membaca Al-Quran dan mengambil pedoman daripada Al-Quranul Karim. Para penonton, inilah seronoknya kita baca Al-Quran. Kerana apa? Al-Quran mengatur kehidupan kita seperti yang dikehendaki oleh agama. Wallahu a'lam. Dan inilah yang Ustaz sebutkan sebentar tadi, dia akan jadi pembela ataupun pendakwa raya, Ustaz. Mungkin sedikit pada Ustaz. Ya, yang kita nak ialah Al-Quran ini menjadi peguam bela kepada kita. Ya. Jadi bagaimana? Tentulah kita mesti sentiasa baca Al-Quran dan kita cuba sedaya mungkin untuk kita beramal dengan Al-Quran. Yang kita bimbang, Al-Quran akan menjadi pendakwa raya kepada kita. Tu kenapa tu, Ustaz? Kenapa jadi macam tu? Kerana yang pertama, kita meninggalkan Al-Quranul Karim dalam kehidupan kita. Kita tak peduli kepada Al-Quranul Karim. Ya? Bahkan lebih teruk lagi, kita menentang ajaran Al-Quran. Ini yang akan menyebabkan Al-Quran akan mendakwa kita semula. Jadi, ala kulli hal, yang kita nak ialah Al-Quran ini menjadi bahan ataupun menjadi bacaan kita setiap hari, dan Al-Quran ini menjadi petunjuk kepada kita, khususnya bila kita nak melaksanakan kehidupan seharian kita. Seorang ayah, bacalah Al-Quran, ambillah panduan Al-Quran untuk mengurus kehidupan kita sebagai seorang ayah. Seorang isteri, uruslah kehidupan dengan petunjuk Al-Quranul Karim. Para penonton, Al-Quran telah merubah lanskap masyarakat Arab jahiliyah dahulu.
Kalau dahulu, kalau kita baca dalam era jahiliyah, ada beberapa perkara yang sangat tebal dengan era jahiliyah. Yang pertama, orang jahiliyah suka bergaduh sesama sendiri. Ya. Mereka sangat ekstrim kepada kelompok kabilah masing-masing. Kalau dalam era jahiliyah pernah berlaku peperangan yang dinamakan peperangan Al-Basus. Peperangan ini para penonton telah berlaku selama 40 tahun. 40 tahun bergaduh, berbunuhan, bersengketa, berantakan sesama sendiri. 40 tahun di antara dua kabilah. Para penonton, 40 tahun bergaduh. Kerana apa? Kerana unta betina yang terbunuh. Seekor unta betina yang terbunuh. Sebab tu saja Dai Aiman bergaduh sampai 40 tahun. Tetapi bila datangnya Nabi SAW, datangnya Al-Quran, datangnya wahyu, apa yang Allah ajarkan kepada kita? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Bertolong bantulah di atas dasar takwa dan kebajikan. Janganlah kita bertolong bantu dalam perkara dosa. Satu. Yang kedua, apa kata Al-Quran? Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara, damaikanlah kedua belah pihak yang bertelingkah. Ini datangnya Al-Quran untuk membawa perubahan, kebaikan kepada masyarakat. Yang kedua, para penonton dirahmati Allah, pada era jahiliyah, orang wanita sangat diletakkan di kedudukan yang rendah. Tidak dibenarkan untuk mewarisi harta. Tetapi bila datangnya Islam, Al-Quran dan baginda Rasulullah SAW telah memberikan hak kepada golongan wanita, termasuklah dalam soal pewarisan harta pusaka. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga para penonton, pada era jahiliyah, arak ini begitu berleluasa. Ya, era jahiliyah arak sangat berleluasa. Sebagai contoh, dalam tafsir Buya Hamka, beliau menyatakan perkataan arak itu dalam bahasa Arab ada 250 kalimah. 250 kalimah yang memberi maksud jenis-jenis arak. Nak ceritanya, arak sangat dominan pada zaman jahiliyah. Tetapi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat dirahmati Allah, bila datang Rasulullah, bila datang Al-Quran, datang wahyu Allah, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan, ya, fajtanibuh. Maknanya diharamkan arak, kemudian diharamkan bertenung nasib, berjudi dan seumpamanya. Jadi Al-Quran datang untuk memperbetulkan kehidupan manusia agar berjaya dunia dan juga akhirat. Yang saya nak tekankan di sini, dalam konteks berkeluarga, dalam konteks bermasyarakat, dalam konteks bernegara, dalam konteks menyelidik dan seumpamanya, marilah kita menjadikan Al-Quran sebagai kitab panduan dan juga pelantar kepada kehidupan kita. Mudah-mudahan berjaya dunia dan hari akhirat. Wallahu a'lam. Namun yang menakutkan kita adalah bagi mereka yang masih tak sedar ini, Ustaz. Ya. Allah menceritakan dalam ayat yang ke-8 ini tentang kesan bagi mereka yang masih lagi berbohong dan berbuat dosa ini, satu azab yang cukup pedih. Sebagai kesimpulan pertemuan kita hari ini, Ustaz. Kesimpulannya, Dai Aiman dan para penonton dirahmati Allah, surah Al-Jathiyah memberikan satu gambaran kepada kita bagaimana di hari akhirat nanti azab yang maha pedih akan menunggu kepada sekalian orang yang menolak agama, yang mempersendakan Islam, yang menolak kebenaran hari akhirat. Dan digambarkan kepada kita surah Al-Jathiyah. Jathiyah itu bererti melutut. Ya, kita semua akan melutut di hari akhirat nanti sementara menunggu tarikh, sementara menunggu masa kita ini diaudit oleh Allah. Semuanya ketakutan nak menunggu untung nasib kita diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, para penonton rahmati Allah sekalian, ya, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah taala sekalian, surah Al-Jathiyah memberikan makna besar kepada kita. Yang pertama, kita mesti beriman kepada Al-Quran, dan yang kedua, kita beriman kepada hari akhirat,
berjayalah kita dunia dan akhirat, insya-Allah. Baik Ustaz. Mungkin sebagai kata-kata akhir daripada Al-Fadhil Ustaz, sebagai kita nak sebutkan highlight, apakah antara poin-poin yang kita nak garap sebagai bekalan kita sebelum kita tamatkan program pada hari ini Ustaz? Ya. Cantiknya susunan Al-Quranul Karim, para penonton dirahmati Allah. Susunan Al-Quran, susunan surah, susunan ayat-ayat Al-Quran. Sebenarnya mengikut pandangan Al-Imam As-Suyuti, ya, dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran, susunan surah, susunan ayat-ayat Al-Quran ini merupakan susunan yang bersifat tauqifi. Maknanya yang ditentukan oleh syarak. Ya, bagaimana kalau kita lihat bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertadarus dengan malaikat Jibril, ya. Malaikat Jibril lah yang memberikan panduan, pedoman susunan ayat-ayat dan surah-surah Al-Quran. Bagaimana malaikat Jibril menyatakan ij'al hadza fi makan hadza, ya, dalam meletakkan surah-surah itu. Dan cantiknya surah Al-Jathiyah, para penonton rahmati Allah, sebelum surah Al-Jathiyah ialah surah Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan, ayat yang terakhir di dalam surah Ad-Dukhan, Allah Azza wa Jalla menyatakan Allah mempermudahkan kefahaman Al-Quran. Allah mempermudahkan mesej Al-Quran itu dalam bahasa yang mudah untuk difahami oleh masyarakat Arab dan umat manusia. Itu penutup ayat yang terakhir dalam surah Ad-Dukhan. Kemudian ayat yang pertama dan ayat yang kedua dalam surah Al-Jathiyah, Allah Azza wa Jalla memberikan penegasan. Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Allah Al-Aziz Al-Hakim. Tuhan yang maha berkuasa lagi maha bijaksana. Jadi ini ilmu al-munasabah yang ditulis ataupun yang dirangka oleh para ulama, khususnya yang mahir dalam ilmu tafsir, yang memberikan betapa kaya dan hebatnya perbendaharaan Al-Quran. Wallahu a'lam. Ya Ustaz. Mungkin sedikit doa ringkas daripada Al-Fadhil Ustaz. Insya-Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rezeki yang baik dan halal. Dan ya Allah, Engkau terimakanlah segala amal-amal kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami, ya Allah. Ampunkanlah kami, ya Allah. Sekiranya Engkau tidak ampunkan kami, sekiranya Engkau tidak kasih belas kepada kami, ya Allah, kami akan tergolong di dalam golongan orang yang rugi. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz atas ilmu yang dicurahkan pada hari ini. Jadi para penonton, temu janji kita esok bersama sahabat saya Dai Fahmi, moderator, dan panel bersama dengan Prof Madya Dr. Muhammad Suki Othman dalam topik Akidah 99, nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus. Para penonton, mohon maaf di atas lanjur kata terlajak bicara. Saya Dai Aiman mengundurkan diri. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.